Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya ingin mengemukakan sedikit pandangan kepada kementerian ini, dan terima kasih Menteri kerana sudi menunggu keberadaan Dewan. Dia tengah cuti dah tu. Saya ingin menyentuh mengenai program 8 kementerian ini, iaitu warisan negara. Kalau kita pergi ke luar negara, kunjungan lawatan-lawatan tourism kita, saya pernah ke Kosovo dan ditunjukkan satu tunnel di Pristina yang kecil je tunnelnya, beberapa ratus meter sahaja, kecil, menarik, tetapi menjadi kunjungan pelawat yang begitu ramai. Jadi bila sahabat kita di Pristina itu bertanya kepada saya, di Malaysia ada ke gua cave macam ni? Jadi kecil je, kita terpaksa tunduk jalan tu. Saya kata di Malaysia kita ada gua yang boleh mengisi 3 buah Boeing 747 dalam. Jadi dia pun terkejut. Maksud saya ini, walaupun kecil tetapi ianya menarik minat pengunjung-pengunjung, kerana ia merupakan tunnel yang digunakan pada satu ketika zaman perang mereka. Bagi kita, saya rasa kita banyak tunnel yang boleh kita jadikan tempat-tempat lawatan. Kita dimaklumkan di Sungai Lembing misalnya, kita ada lombong-lombong tinggal yang merupakan antara tunnel yang paling dalam, yang boleh kalau disusun, diatur, diperbaiki, dibuatkan ciri-ciri keselamatannya, akan menarik minat bahawa ini adalah satu industri pernah berlaku di Sungai Lembing yang begitu hebat. Mungkin juga di Bukit Besi, di Terengganu, yang mempunyai kesan-kesan industri pelombongan yang boleh dijadikan tempat-tempat menarik. Walaupun tempat-tempat ini jauh daripada bandar-bandar besar, tetapi mereka mempunyai jalan-jalan hubungan yang baru seperti Lebuh Raya Pantai Timur yang kalau diiklankan sebagai tempat-tempat tourism, ianya akan menarik minat. Itu walaupun bukan warisan, tetapi adalah tempat-tempat yang peninggalan-peninggalan yang boleh kita rekodkan sebagai tempat-tempat yang menarik. Yang saya nak sentuh sebenarnya ialah mengenai program untuk menyelamatkan warisan-warisan negara, khususnya sekolah-sekolah. Kita ada sekolah seperti Malay College Kuala Kangsar, bangunannya menarik, memang pun dalam perhatian kementerian. Di sebelahnya kita ada satu sekolah yang juga sama umur, malah lebih tua daripada MCKK itu, iaitu Clifford Kuala Kangsar, Sekolah Menengah Clifford. Juga mempunyai bangunan-bangunan yang lama, yang ada nilai-nilai sejarahnya. Kalau kita ke Pulau Pinang mungkin Penang Free. Kalau kita ke Alustar, di sana ada Sultan Abdul Hamid College yang juga mempunyai struktur-struktur bangunan yang kuat, yang masih cantik, yang perlu dilindungi. Kalau kita ke Kota Baru, SIC, Sultan Ismail College, mungkin saya tertinggal Parit Buntar, ada sekolah. Saya minta laluan. Ini sebenarnya soalan yang saya nak ajukan, tapi dah Kuala Kerai dah sebut Menteri. Dia sebut Penang Free School. Jadi saya kebetulan Old Freeze. Dan baru menyambut 200 tahun. Saya kira itu sekolah yang paling tertua sekali. Jadi saya ingin sebagai Old Freeze, bukan sebagai ahli parlimen, sebagai Old Freeze juga, saya ingin tahu sejauh manakah usaha kerajaan untuk menjadikan bangunan Penang Free School sebagai bangunan warisan yang boleh dianggap sebagai paling unik di negara ini, kerana dia merupakan sekolah yang tertua sekali, iaitu 200 tahun, bukan saja di Malaysia tapi juga di seluruh Asia Tengah. Jadi saya mohon ada satu tindakan yang diambil sebagai Old Freeze. Terima kasih. Terima kasih, Pak Buntar. Ya, Muhammad. Sekejap, jawapan sikit je. Kalau saya menteri 10 tahun ada yang berkaitan, lalu. ada berkaitan, sama juga. Ya, kalau saya menteri 10 tahun yang lalu, saya dah masukkan senarai Freeze. Boleh kan? Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Terima kasih Yang Berkata. Melaka High School, iaitu
kedua, yang preschool, Penang preschool yang paling tua, Melaka yang kedua. Harap masuk dalam sebagai sekolah-sekolah yang perlu dipertahankan. Ya, terima kasih Kota Melaka. Saya sebenarnya nak round seluruh negara ni. Baru tiba Alostar, ke Kota Baru, ke SIC. Kemudian kalau kita tengok di Pahang kita ada Clifford School juga ya. Dia bangunan lama ya. Di Johor Bahru kita ada English College. Di Melaka High ya. Dan juga KGV. Kemudian kita ada di Kuala Lumpur tentulah ada Victoria Institution, St. John's Institution ya. Dan banyak-banyak sekolah yang lain, juga sekolah ataupun bangunan di Tanjung Malim, SITC satu ketika yang merupakan satu bangunan ikonik. Jadi apa usaha kementerian untuk memastikan bangunan-bangunan sekolah ini dipreserve? Pembangunan boleh dilakukan di sekeliling, di sisi-sisi, di depan, di belakang, tetapi bangunan-bangunan induk yang menjadi ikonik structure ini perlu kita preservekan. Selain daripada itu, saya juga ingin bertanya. Kita bercakap tentang sekolah di beberapa tempat di Balkan sekarang ini, orang sudah mula menziarah semula pondok-pondok ataupun sekolah-sekolah agama zaman kemasyhuran Sufism ya. Mereka ada tempat-tempat itu dan dibawa pelancong-pelancong untuk melawat, menimbulkan balik kenang-kenangan dan juga semangat ya. Jadi bagaimana tentang kita di Malaysia ni, apakah perancangan kementerian untuk memastikan pondok-pondok atau sekolah agama yang lama yang ada di Malaysia ni, baik di Kelantan mungkin di Kedah ya, yang boleh dikenal pasti dan dijadikan juga tempat-tempat yang perlu dijaga sebagai warisan, diiklankan sebagai pusat-pusat dan gedung-gedung ilmu yang telah membina sejarahnya sendiri dan memberikan sumbangan pada pembangunan agama di negara kita ini. Mungkin tempat-tempat ini ada supaya kita dapat majukan dan dikenalkan kepada dunia. Kalau Kerai. Ya, sure. Terima kasih Tuan Sri Yang Pengerusi. Kalau Kerai, di Kelantan selain daripada tempat peranginan, air terjun, budaya, makanan yang baik, di sana ada pondok-pondok pengajian Islam yang lama seperti Pondok Pasir Tumbuh, Sungai Durian, Lubuk Tapas dan lain. Ini bagi membolehkan orang ramai tahu bagaimana Islam berkembang di Kelantan. Apakah Kuala Kerai setuju bahawa Kementerian Pelancongan sepatutnya meningkatkan atau memperkenalkan pelancongan Islam di pondok-pondok ini dan seterusnya boleh membina pondok-pondok homestay di beberapa pondok ini sebagai tarikan kepada pelancongan Islam di Kelantan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalan cepa. Itu yang saya maksudkan dalam sebutan yang saya buatkan tadi mengenai sistem pendidikan pondok yang terkenal. Dan saya pun tahu di setengah pondok sudah ada guest house dia ya, rumah-rumah tetamu yang memberikan ruang kepada pengunjung-pengunjung, bukan sekadar keluarga ya, orang yang duduk di pondok, tapi pelancong-pelancong juga untuk menikmati suasana tenang, hening di kawasan-kawasan menimba ilmu ini. Jadi kalau ianya boleh di mainstreamkan di dalam info ataupun maklumat kementerian ini, saya pasti ya, orang yang mencari ya maklumat ini di seluruh dunia akan terjumpa dan akan lebih mudah. Semacam kita juga kalau nak mencari tempat-tempat tinggal yang bukan hotel, bukan homestay, tetapi dalam Airbnb ada. Jadi ini semua adalah maklumat-maklumat yang saya rasa sangat penting dan sangat berguna kepada negara kita dan akan menambahkan masyhur negara kita dari sudut yang berlainan daripada biasa, iaitu ikon-ikon moden, tetapi kita juga prihatin dan berminat pada ikonik structures yang berusia tetapi masih cantik dan masih membawa sejarah yang manis kepada negara kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih.